Tuan, kalau ada sang-sang suami kita yang masjid tak nak melekat, ini satu kerugian yang paling besar berlaku dalam kediaman kita. Kalau anak lelaki kita yang tak melekat dengan masjid, ini satu kerugian paling besar dalam rumah kediaman kita. Amat besar kerugiannya. Jadi nak ciptakan suasana bukan mudah lah. Bukan mudah, tapi usaha kena dilakukan. Seorang isteri berhak untuk atur hidup sang suaminya. Bukan tak atur ke kedai makan, bang, jom nak makan tiom yam. Bukan sekadar itu, jom bang nak shopping hujung minggu, tak. Atur suami, bang, maghrib nanti jangan lupa bang ada ceramah tu, kena hadirlah bang. Bang, jangan lupa bang, subuh kena bangun awal, jom ke masjid kita bersama-sama. Kena atur. Ustaz, payah ustaz, suami saya ustaz tebing suruh ustaz penumbuk naik kat muka. Taklah kita sampai kena tumbuk di suami. Dalam Islam pun jangan cari pasal. Dan suami jenis kaki yang agak backing kata Kelantan, ya, kaki pukul, kita dengan Allah jangan putus hubungan. Ya Allah, ya Tuhanku, lembutkan suami hatiku ya Allah. Jangan lembutkan dia payah. Payahlah kita, ya. Minta lembutkan hati sang suami kita. Dah kita tak mampu nak suruh, kau disuruh, ya ada bukan tak ada. Saya tahu cerita-cerita macam ni. Oh, kena maki. Ada isteri kena maki Cik Akop kita, ya. Isteri kena maki. Kau suruh aku pergi masjid, syurga kau punyalah, aku tak apa, tak syurga pun. Ini sombong tak bertempat namanya. Itu maki. Kalau sekat tumbuk lagi tumbuk. Dalam kadar kita mampu. Tak boleh suruh dengan arahan, tak boleh perintah arahan, kita tak mampu. Pada Allah kita bermunajat. Jangan kata Allah ustaz minta doa saja, jangan kecilkan doa. Sebab doa adalah tali penghubung yang amat serius dengan Allah Azza wa Jalla. Hati kita ikhlas, air mata manitis, bangun pula jam 4:30 pagi belum subuh. Ni siapa ni? Isteri. Hati ikhlas nak minta suami kita orang baik, berakhlak mulia. Kita pula ikhlas dalam berdoa, air mata pula menitis atas sejadah pukul 4:30 pagi. Allah tolak doa kita tak? InsyaAllah Allah tahu rahsia hati tuan-puan. Ini hati seorang mukminah. Air mata menitis kerana sang suami, doa tak putus kerana suami, bangun 4:30 pagi dah berdoa, tikas jadi hadap Allah. Jangan bimbang. Sebab itulah Allah tak akan kecewakan harapan kita. Satu hari berkat doa kita mungkin suami kita berubah watak dan sikap. Tak payah kita nak angkat suara lagi, tak payah nak suruh lagi. Dia pula ajak kita, jom yang abang free petang ni kita ke masjid berjemaah. Allah, menikah dah 16 tahun 20 tahun, tiba satu hari dia boleh ajak kita, jom ke masjid kita berjemaah, ada ceramah katanya. Allahu Akbar. Mungkin kesan daripada mana? Doa kita yang kita pernah panjatkan malam siang pada Allah. Ya, ini saya yakinkan. Jangan ada dalam kehidupan kita perasaan seolah-olahnya merasakan doa-doa ini tak berapa nak berkat, tak berapa nak terima. Tidak. Allah terlalu maha mendengar rintihan kita, munajat hambanya. Allah terlalu nak mendengar rintihan hambanya. Ma min ahadun, dalam surah ini disebut, mana seorang hamba yang minta, Allah tak akan tolak rintihan hambanya itu. Termasuklah rintihan kita sebagai seorang isteri. Ini kalau kita tak mampu nak nak atur hidup sang suami. Atur maksud apa? Bang, ke masjid bang, insyaAllah jom. Tak berani, tak boleh, memang ada. Tapi yang boleh, alhamdulillah lah. Sebab apa boleh? Isteri jual taekwondo, suami tak pernah pandai taekwondo. Itu tahu tu. Bang, tak pergi bang, ni bang. Itu dosa pula. Jangan sampai tak akan menukar muka suami mentang-mentang jual taekwondo peringkat sekolah menengah dulu. Tak boleh macam tu. Kok mana pun suami kena dihormati, diberikan hak sebagai seorang suami. Tapi mengatur itu ada caranya. Mungkin berhemah, jom bang, kita ni umur dah dekat 50 bang, nak pencet tak lama lagi. Kan kalau abang mati dulu kan susah bang, kalau saya mati dulu lagi susah. Jom sama kita ke masjid. Itu cara-cara kita berhemah. Baik. Ada soalan dah? Tak cerita lagi? Tak pergi. Okey. Suami lihat. Lihat biar lihat sungguh. Isteri disarankan supaya sabar dan baik. Berdoa. Betul. Tahapnya. Okey. Dia begini puan. Ada dua benda.
Yang pertama, kita tetap bertitle sebagai seorang isteri. Apapun kita sebagai isteri. Ini bercakap suami isteri kan? Suami lihat tadi. Kita tetap title isteri. Yang lebih berkuasa dalam mengurus soal-soal kehidupan dan arahan apa saja adalah sang suami. Ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Itu hakikat. Baik. Dalam title soal isteri, dalam agama tak salah kita nak suruh suami dalam kebaikan. Tak salah. Nak suruh, nak ajak, tak salah. Bahkan itulah sebenarnya yang patut berlaku. Dan patut sang suami, bila isteri suruh kepada kebaikan, dia kata apa? Makasih yang kerana ingatkan abang-abang kadang-kadang lalai, lupa. Bagus. Itu yang pertama. Title suami, isteri tetap isteri. Yang keduanya adalah, walaupun isteri bertitle isteri, tapi kalau nampak ada di sana berlaku benda yang benar mungkar, maksiat mungkar. Contohnya apa? Suami minum arak, berjudi, berzina contohnya. Isteri tak boleh nak bercakap dalam nada yang agak santai-santai. Bang, yang tak suka lah bang minum arak ni. Sebab apa? Sebab itu dosa besar. Tahapnya, kalau sang suami masih kekal dalam maksiat, begitu isteri kalau tak mampu nak ubah suami, boleh minta fasakh dan farak, perkahwinan. Nampak tak? Jadi dalam hal ini, timbanglah kedudukan kita. Suami kita salat bukan tak salat, cuma lihat ke masjid, lihat kan, bahasa lihat. Kecuali kalau suami tak salat, bahkan bukan tak salat, dia kata kita, apa solat ni, tak payah salat dah. Salat pun bukan apa. Ini dah jadi orang yang keluar pada agama lah. Kalau suami macam tu, larang kita solat, bahkan kita solat dia buang ke sejadah, dia tolak kita, itu dah jadi masalah lain. Tapi suami kita bukan tak solat, Jumaat pergi, Zuhur ada, sembahyang dua, tapi lihat dalam masjid, lihat untuk ke masjid. Sedangkan kita bincang masjid ini adalah tempat orang lelaki. Baik. Kalau begitu keadaan puan bertanya, sabar, ya. Doa, ya. Tapi tahap macam mana? Tahap kita ialah, tahap kita mampulah. Dalam sabar kita terus bersabar. Berdoa terus berdoa pada Allah Azza wa Jalla. Baik kita doa lama dah, nampak macam Allah tak perkenankan juga. Sebenarnya Allah tahu kan tak perkenan. Saya tak boleh kata kena jawapan saya Allah perkenan, sebab Allah tak pernah tak perkenan. Cuma kita ni dalam hukum hidup kita, kenapa macam Allah tak berkenan? Sebenarnya kita masih ada kesilapan, kekurangan. Kenapa Allah macam tak ada doa kita? Doa macam panjang dah. Doa minta tu, tapi nampak macam tak dapat. Jangan kata Allah tu kedekut. Jangan kata Allah tu bakhil lah. Tidak. Sebenarnya kita masih ada kekurangan dalam hidup kita. Kita letak kesilapan kita. Allah tak kabul kerana kita ada kekurangan lagi. Mungkin hati tak ikhlas, amal kita pun tak seberapanya. Kita minta doa, tapi dalam bab-bab doa ibadat lain kita masih cincai. Contohnya, ya, bab sedekah derma, kedekut bin bakhil. Berdoa panjang. Bab ibadat solat kita pun kadang lewat sembahyang. Contoh. Jadi kita kadang jangan letak Allah punya kesilapan. Kita silap. Pertama. Yang kedua tadi, sabar tak ke mana? Tekat tadilah. Kita mampu. Sabar-sabar. Tiba-tiba Allah tak beri kita juga apa kita minta. Ya, kita akui itu kesilapan kita. Tuan-puan, puan-puan, taklah sampai tahap kita dengan suami tadi kena minta fasah cerai. Dia bukan tak solat, cuma kita nak jika suami kaki solat di masjid ni, tak berjaya. Allah maha kaya lah dengan dia. Apakah dia mati ustaz nanti mati tak beriman? Dia kaki solat bukan tak solat. Kita bercakap tentang isu meraihkan rumah Allah dengan berjemaah. Itu yang patutnya. Dia tak mampu, tak katutlah kita puan. Yang penting usaha kita pernah padam. Walaupun agak lama, tiba-tiba kita berdoa dah 20 tahun. 20 tahun berdoa ni. Masuk tahun ke-21 baru Allah kabulkan. Menandakan Allah akhirnya beri kepada kita apa kita mohon, cuma Allah perlewatkan sikit. Itu yang saya maksud tadi. Tahap sabar tu tahap kita lah. Kecuali kita tersabar, aku doa tak dengar suami aku nak marah. Jangan. Sebab dalam hukum Islam, dalam hukum rumah tangga ni puan-puan, apapun kesilapan si suami, kalau ia tidak sampai kepada perkara keluar Islam, kita terus bersabar, bertahan, dan terus kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kecuali kalau saya buat benda maksiat yang terang-terang,
namanya maksiat yang besar. Contoh tadilah, minum arak depan kita, beli pulak balik rumah, singgah di 7-Eleven. 7E ada kan arak dia ada? Kita sebutlah kan. Ke perempuan tak pernah tengok 7E ada arak? Ini yang kita sedih juga ni kan. Yang bekerja itu anak-anak muda kita, anak Islam kita. Payah tu. Payah tu. Sebab bagi saya, sewajarnya kalau anak-anak muda Islam kita ada kena jual arak, carilah kerja yang kita nak syubhah. Antara ustaz saya, bila orang datang beli arak, saya tak uruskan. Bohong, saya tak urus. Dah awak di kaunter, awak cashier tu, awak kena uruskan berapa jumlah arak dibeli. Ini payah ni. Hukum itu masalah lain. Jadi kita dalam, kalau suami tadi, kita ni panjang pula ni, ya. Tapi tak apa, masuk dalam bab kan. Bab masjid lagi. Masjid besar tu bagi saya, masjid besar. Kita bukan setakat baca bincang tentang zikir ni. Masjid tu sekali, nyawa kita ni. Kalau suami kita balik tadi, terang-terang buat benda maksiat mungkar yang besar, arak terbuka bawa balik rumah pula, ataupun dia kata kita, hei kamu sembayang tu buat apa? Nampak sembayang tak kaya-kaya pun, tengok aku bagi rezeki tu. Tahap tu dia kata memang dia telah kufur dan telah yang ni kita boleh nak ambil sikap mudah lah. Yang ni kita kena ambil keputusan yang bersifat qat'i, kerana ini bukan boleh kita boleh, orang kata boleh apa? Boleh anggap benda biasa, tidak. Kalau tak, tetapi saya yakin tak berlakulah, kecuali kalau si suami ni memang jenis jahil, tuki kata orang Kelantan. Jahil sungguh daripada awal kecilnya, memang tak pernah sembahyang, tak pernah, itu lain. Tapi bukan tak ada. Tapi daripada 1000 orang, mungkin seorang. Yang adanya ialah solat tapi tak kaki masjid. Jadi kita cakap masjid. Baik tuan-tuan.